Okay, soalan yang kita dapat tak soalannya? Boleh nampak tak soalan? Boleh. Boleh cikgu. Okay, Alhamdulillah. So, soalan kita stop dekat soalan ni tentang pembentukan ovum. Jadi kat sini okay, sambungannya ialah soalan C. Terangkan kepentingan pembentukan gamet. Dia nak kepentingan pembentukan gamet dalam mengekalkan bilangan kromosom dalam kitaran hidup manusia. Okay, so kita kena ingatlah dalam proses pembentukan gamet, gamet ni dia mesti separuh bilangan kromosom dia daripada bilangan kromosom sel soma, kan? Sebab nanti persenyawaan berlaku yang separuh tu akan bergabung dengan separuh lagi daripada kalau yang ovum maksudnya daripada sperm lah, maka dia akan totalkan balik jumlah kromosom tu kepada bilangan yang asal. So apa kepentingan dia? Ada jawapan tak? Siapa ada jawapan? Yang cikgu sebut tadi pun sebenarnya dah ada point dia sikit-sikit. Aku nak bacakan jawapan. Irfan Faisal. Boleh? Saya dapat satu point cikgu. Apa dia? Point saya satu tu dapat memastikan menghasilkan sel anak yang diploid. Menghasilkan sel anak yang diploid. Diploid. Mana tahu yang tu point dia. Menghasilkan sel anak yang diploid. So, dalam satu jawapan awak ada berapa ayat? Satu je? Satu je, satu masa je lah. Masalah panjang sikit. Okay. So, menghasilkan anak tu sebenarnya kita gantikan dengan perkataan zygote. Okay, menghasilkan zygote yang diploid. Okay, yang lain? Ayuni? Ya cikgu. Okay, Ayuni ada jawapan? Ada, pasti betul tak? Saya cuba. Percantuman gamet sperma dan ovum yang setiapnya mengandungi kromosom haploid iaitu separuh bilangan diploid kromosom sel induk akan menghasilkan zygote diploid iaitu bilangan kromosom yang sama dengan sel induk. Okey. Proses ini okey, ada lagi? Ada lagi. Proses ini adalah melalui persenyawaan dalam ovari. Oleh itu, anak mewarisi semua trait daripada kedua-dua induk. Okey. Cikgu dengar yang first kali ayat percantuman tu, itu yang patut jadi persenyawaan. Okey. Percantuman tukarkan kepada persenyawaan. Tapi dalam ayat seterusnya pun memang ada juga Ayuni tulis persenyawaan, kan? Tapi betul kan, persenyawaan yang kedua Ayuni tulis tu bukan kat dalam ovari. Okay? Nampak macam benda tu apa ni remeh, tapi dia sebenarnya fakta. Persenyawaan tak berlaku dalam ovari, dia dalam tube fallopian. Okay. So, yang lain-lain tu ada menghasilkan zygote diploid yang terbentuk, bilangan kromosom sel anak yang separuh tu ataupun haploid, gamet mengandungi bilangan kromosom yang haploid, menghasilkan zygote yang diploid. Okey. So, kat situ ada P1, persenyawaan P2, zygote diploid terhasil tu P3. Dan P4, anak mempunyai bilangan kromosom yang sama dengan ibu bapa. Okey? So, mana-mana 3 masa. Okey, boleh? Boleh, terima kasih. Yang lain dapat tak? Dapat cikgu. Okey.
So soalan nombor 2 habis. Kita pergi kepada soalan yang ketiga. Raza 3.1 menunjukkan sebahagian sistem pembiakan seorang wanita. Setiap untuk sistem pembiakan wanita ni dia terdiri daripada beberapa organ lah. Okey, yang pertama ialah ovary. Okey, ovary ni lah ovary. Kemudian ada uterus dan juga uterus ni dia ada struktur yang kita panggil tube fallopian. Tube fallopio. Okey. So yang soalan ni kita tengok yang first kali dia nak namakan proses Y. Proses Y ialah kat sini apa nama proses dia? Ovulasi. Ovulasi. Okey, betul. Ovulasi ataupun ada nama satu lagi iaitu pengovulan. Maksud dia sama. Okey. Kemudian namakan hormon yang merangsang proses DA1. Okey, proses DA1 ovulasi tadi. Apa nama hormon dia? Hormon pelutinan. Okey, good. Hormon pelutinan. Ejaan kena betul sebab ni menamakan. Okey, namakan struktur X. Okey, namakan struktur X. Struktur Corpus luteum. Corpus luteum. okey, betul. Bagus. Tentulah. Namakan struktur corpus luteum. Okey, kalau macam ni. Okey, kalau soalan macam ni keluar, nampak tak maka ada satu. Make sure yang ni kita kutip. Okey, soalan macam ni kita kena kutip maka dia. Jangan salah. Baca betul-betul soalan apa dia nak. Takut kadang-kadang kita confuse, kita tersilap sikit je dah rugi markah kat situ. Kalau nak menerangkan tu, kita faham lah awak. Susah nak buat ayat. Tapi kalau macam ni kita kena kutip markah dia. Okay, soalan SPM sebenar biasanya tak sesusah sangat macam trial. So yang ni kita yang ni soalan trial kan. Ini pun consider senang. Okay, struktur X merosot selepas minggu ke-8 kehamilan dan wanita itu mengalami keguguran. Okay, terangkan mengapa. So, X tu merosot. Merosot maksudnya mengecil, menghilang, mengurai. Dia pergi mana? Dia hilang macam tu sajalah. Kan dia daripada saiz yang besar tu lama-lama dia mengecil. Lama-lama dia hilang. Okay. Sel-sel dia tu nanti akan dimakan lah oleh sel-sel fagosit badan kita. Tapi dia mengurai. So selepas minggu ke-8 struktur X tu merosot. Minggu ke-8 ni dalam 2 bulan lah. 2 bulan kehamilan dan wanita tu mengalami keguguran. Okay, terangkan mengapa. Siapa nak jawab? Kenapa wanita tu gugur? Taklah. Saya cikgu. Okay, Alisa. Tanpa corpus luteum, estrogen dan progesteron tidak dapat dirembeskan. Dinding endometrium akan luluh tanpa hormon tersebut seterusnya menyebabkan keguguran. Dah ada masalah ada kat situ. Okay, masalah yang pertama ialah hormon progesteron. Corpus luteum ni dia memang banyak hasilkan progesteron berbanding estrogen. So kita fokus pada progesteron menurun, dapat satu markah. Ataupun tanpa mengurangkan penghasilan progesteron pun dah dapat lah. Okay, menyebabkan endometrium tu luluh ataupun terurai satu markah. Okay, so bila endometrium tu luluh maksudnya embrio yang menempel pun akan keguguran jugalah. Okay, next soalan C. Wanita tersebut membuat keputusan untuk menjalankan rawatan persenyawaan in vitro selepas beliau gagal untuk hamil. Okay, beliau diberi hormon perangsang folikel pada awal rawatannya. Okay, terangkan
mengapa. So salah satu rawatan untuk orang yang tak boleh mengandung macam perempuan tadi tu sebab dia punya corpus luteum dia gugur pada terlalu awal. Jadi tak cukuplah progesteron yang dihasilkan, nak tunggu plasenta terbentuk, maka baby tu dia mengalami keguguran. So untuk orang macam tu ada beberapa rawatan. Kalau awak baca dekat bab 4 yang last kali tu dia ada IVF kan. Dia kalau kat situ dia selalu keluar bahagian teknologi untuk untuk mengatasi masalah kehamilan dan juga untuk perancang keluarga. Kalau sebut masalah kehamilan untuk orang yang susah nak hamil. Kalau sebut perancang keluarga maksudnya orang tu nak kontrol bilangan anak dia tu. Okay, dia tak nak mengandung setiap tahun macam tu. Jadi serap-serap kan. So dia perancang keluarga. Okay. So terangkan mengapa. Boleh tak? Siapa? Kenapa Cikgu saya cuba. Alright. Hormon perangsang folikel dapat merangsang penghasilan estrogen. Ini untuk membaiki dan merangsang pertumbuhan endometrium untuk penyimpinan embrio. Okey, hormon perangsang folikel. Aluan kan? Ya saja. Okey. Hormon perangsang folikel kalau nak kaitkan dengan estrogen ni dia macam kesan sampingan lah sebab bila folikel tu hormon perangsang folikel tu dirembeskan atau kat sini diberi maksudnya disuntik dalam badan perempuan tu, dia yang first kali dia akan rangsang pembentukan folikel dulu. Okey, baru daripada folikel yang terbentuk tu, folikel ni yang mengandungi usit-usit tu, okey, folikel tu dia akan hasilkan estrogen. Okey, so Alwan betulkan hormon perangsang folikel ni yang first kali dia akan merangsang perkembangan folikel. Untuk orang yang ada masalah pregnancy macam ni, dia akan rangsang untuk perkembangan banyak folikel. Bila banyak folikel berkembang, sebab tu orang yang buat IVF ni tendensi dia untuk mendapat kembar adalah sangat tinggi. Okay, IVF ni tendensi untuk mendapat kembar memang sangat tinggi. Kalau tengok artis-artis kadang-kadang dia kembar-kembar sebenarnya ada yang ambil IVF kan. Sebab bila dah kalau doktor nak stimulate dia punya folikel tu, dia takkan buat satu-satu kan. Satu-satu tu dia punya kebaran kalian nak berjaya tu susah. Jadi dia akan buat rangsang banyak sekali folikel. Itu yang ada isu kalau folikel ni dah kalau persenyawaan berlaku banyak kan, macam mana nak gugurkan ke ataupun tak kan. Gugur tu pun dah jadi satu macam isu lah, boleh ke tak kita gugurkan benda yang dah bersenyawa ni kan. Okay, so balik pada soalan. Itu tadi explanation sikit yang lain. Tapi balik pada soalan, hormon perangsang folikel ni dia rangsang perkembangan folikel dulu satu masa. Okay, dan folikel yang dihasilkan ni dia akan merembeskan hormon estrogen, okay, untuk membaiki dinding endometrium kan. Dan satu lagi sebenarnya macam jawapan yang explanation cikgu bagi tadi lah, dia merangsang folikel tu supaya dia lebih cepat matang ataupun untuk menghasilkan folikel sekunder yang lebih banyak. Okay, folikel sekunder boleh, folikel graft pun boleh sebab tu peringkat-peringkat dia. Okay, boleh tak? Boleh. Okay, so soalan C 2 markah. Kemudian ada soalan D. Ni berkaitan dengan tumbuhan pula lah. Darjah 2.2 menunjukkan biji benih yang diletakkan secara mendatar ke masa percambahan.
Okay, so biji benih dia akan keluar dua struktur. Plumule dan radikal. Plumule ni ialah pucuk. Radikal ni ialah akar. Okay. So namakan hormon yang terlibat dalam gerak balas ini. Apa nama hormonnya? Auksin. Okay, Auksin. good. Okay, hormon auksin. Nampak tak soalan ni banyak satu markah je. Okay. Dalam ruangan yang disediakan di bawah, lukis dan labelkan pemerhatian yang akan dilihat pada biji benih ini selepas 3 hari. Selepas 3 hari dia bercambah tadi, dia akan bentuk akar dan pucuk. Tapi kita nak lukis kena refer betul-betul diagram ni. Kalau pucuk maksudnya yang sebelah kiri ni dia naik atas, akar ni dia turun bawah. Jadi awak pun lukislah. Itu yang dia nak. Jadi kat sini ialah plumule dan plumule ni kena lukis naik atas. Okay. Kemudian akar kena lukis turun bawah macam tu. So soalan ni 2 markah, maksudnya diagram 1 markah, label 1 markah. Okay, apa nak label? Label lah plumule tadi dengan radikal. Okay, terangkan bagaimana gerak balas yang ditunjukkan oleh plumule berlaku. Okay, siapa nak baca? Cikgu, saya nak cuba. Okay, kau dah keluar dah. Kepekatan auksin yang tinggi di hujung pucuk merangsang pemanjangan sel. Bahagian bawah hujung pucuk memanjang dengan lebih cepat. Maka hujung pucuk membengkok dan tumbuh ke atas. Dia nak pucuk je kan? Plumule je kan? Okay, dapat dah tu 2 markah dekat situ. Okay, so yang pertama, kepekatan auksin yang tinggi merangsang pemanjangan sel. Okay, yang itu sebenarnya merangsang pemanjangan sel dan ada ayat kedua dia tadi, bahagian bawah dia lebih panjang kan. So maksudnya merangsang pemanjangan sel di bahagian bawah. Itu dah dapat E3. E3 Kepekatan auksin yang tinggi itu merangsang pemanjangan sel. Perkataan rangsang ni kena ada. Dan dia adalah perkataan yang kena tulis lagi ialah pemanjangan sel, bukan pemanjangan pucuk. Tak nak pemanjangan pucuk. Sebab kenapa pemanjangan sel? Yang ni berkait dengan tajuk yang kita belajar, ada zon zon yang bawah lah. Pucuk zon pembahagian dekat bawah. Yang kedua ni ialah zon pemanjangan sel. So ini dia refer dekat bahagian zon ni. Okay. Yang atas ialah zon, dah terbalik. Atas ialah pembahagian. Yang dua ni ialah pemanjangan. Yang bawah sekali ialah pembezaan. So kita fokus pada pemanjangan sel tu yang berlaku dekat zon yang kedua ni. Okey. Kemudian untuk T1 kita sebut ini disebabkan oleh graviti. Penerangan yang ni dia tak ada cahaya tau. Walaupun kita explain pasal pucuk, pertumbuhan dekat bahagian biji ni dia tak melibatkan cahaya. Sebab kita tanam, kalau kita nak tanam pokok, benih ni kita tanam dekat dalam tanah yang tak ada cahaya. Mana ada cahaya kan? Jadi tak ada sumber cahaya. So dia bukan, kita panggil apa? Fototropisma tu. Dia betul kan? Geotropism. Geotropism. Geotropisma. Jadi kena explain graviti lah. Kerana kesan tarikan graviti, auksin tu dia tumbuh dekat bahagian auksin tu terkumpul dekat bahagian bawah ni. Sama je semua.
Dekat sini pun sama. Oksin terkumpul dekat bahagian radikal bawah disebabkan oleh tarikan graviti. So P1 ialah oksin berkumpul di bahagian bawah pucuk. P2 disebabkan oleh tarikan graviti. Okey. E3, kepekatan oksin yang tinggi dekat bahagian bawah merangsang pemanjangan sel. Okey. E4, dapat tak? Dapat. Okey. E4, pemanjangan bahagian bawah lebih cepat dari bahagian atas. Pemanjangan bahagian bawah ni lebih cepat. Dia punya sel lebih panjang. Yang bahagian bawah. Yang atas ni pendek-pendek je, kecil-kecil je. Sebab itu pucuk tu membengkok ke atas. So E5, pucuk membengkok ke atas. Okay. So semua sekali 2 markah saja. Okay, penerangan dia memang banyak. So senanglah awak nak dapat markah sepatutnya. Okay, next nombor 4. Nombor 4, darjah 4.1 menunjukkan hubungan antara sistem peredaran darah dan sistem limfa manusia. Okay, soalan ni dari bab 1 tingkatan 5. Okay, tentang sistem limfa lah. Macam mana bendalih limfa dan bendalih interstis terbentuk daripada dua sistem ni, sistem peredaran darah dan sistem limfa. Okay, namakan yang berikut. Siapa nak namakan selalu X? Saya cikgu. Kapilari. Kapilari darah. X tu ialah capillary darah. Betul. Y? Selalu Y? Kapilari limfa. Capillary. Kapilari limfa. Okay, good. 2 markah. Okay, next. Terangkan bagaimana cecair Z terbentuk. Cecair Z ni kalau kita tengok dalam diagram, dia duduk dekat ruang antara sel. So, nama dia apa? Kapilari interstis. Dapat dah 1 markah. P1 tu. Cecair Z tu sebab tak ada dalam soalan nama dia. Kita namakanlah cecair Z tu ialah bendalih interstis. Dapat 1 markah ya. Menamakan. Okay. Macam mana cecair Z tu terbentuk? Right. Soalan senang. Lelong. Saya cikgu. Okay. Siapa tu? Tekanan Juliana. Juliana. Okay. Tekanan yang tinggi dalam kapilari darah menyebabkan sebahagian kandungan plasma darah meresap melalui dinding kapilari darah ke dalam ruang antara sel. Cecair Z yang terbentuk ialah cecair interstis. Okay. So, Juliana tambahkan tekanan yang tinggi tu, Juliana tambahkan perkataan hidrostatik. Okey cikgu. Okay, so tekanan hidrostatik yang tinggi. Okay. Menyebabkan kita jangan tulis darah. Juliana tulis apa? Darah terturas ke apa yang terturas? Kandungan plasma darah. Betul. Kandungan plasma boleh. Tapi jangan tulis darah yang terkuras keluar ataupun dipaksa keluar tu bukan darah. Kalau sebut darah, dia cecair warna merah tu. Tapi yang terkuras tu dia bukan warna merah. Dia ialah kandungan plasma darah ataupun kalau kita tulis plasma darah tak apa. Okay, menyebabkan plasma darah tu terkuras ke ruang antara sel dan membentuk bendalih interstis. Okay, 2 markah. Okay, C. 85% cecair antara sel yang keluar dari darah mesti dikembalikan ke sistem peredaran darah. Kat sini dia guna 85%. Kalau buku kita dia guna berapa peratus? 90 kan? 90. Cikgu 90. Kalau buku kita dia guna 90. Sebenarnya buku yang ni, buku teks budak form 4 tahun ni dia tukar 15 dengan 85. Tapi kalau awak confuse, awak ambil lebih kurang lah. Maksudnya yang banyak tu sama ada 85 atau 90%.
dia akan dikembalikan ke sistem peredaran darah kan. Yang balance dia tu sama ada kita belajar 10% lah atau 15%, yang tu akan masuk ke dalam blood pill. Okay. So fakta ni dia orang sebab ada update kan. Jadi kita follow je lah. Okay, terangkan apa yang akan terjadi sekiranya lebihan cecair antara sel tidak dapat dikembalikan ke salur X. Okay, siapa nak jawab? Saya cikgu. Apa tu? Aisyah. Okay, Aisyah. Okey. Lebihan cecair antara sel akan memenuhi ruang antara sel. Bahagian badan Okey. Lepas tu bahagian badan tersebut akan membengkak dan mengalami odema. Okey, dapat dah tu. Ada 3 markah semua sekali. Okey, edema tu 1 markah. Okey, kemudian bahagian badan membengkak ataupun Aisyah tulis tisu tu membengkak. Okey, bahagian badan tukarkan kepada tisu badan. Sebab dia dekat sini. Bahagian badan tu betul jugalah kan. Tapi selain daripada tu kita tulis tisu sebab first kali kesan dia adalah pada tisu-tisu badan. Okey, dan menyebabkan cecair tadi terkumpul dekat ruang antara sel. Itu pun 1 markah juga. Okey, so semua sekali 3 markah. Nama penyakit 1 markah Jadi, darjah 4.2 menunjukkan satu mekanisme pertahanan badan yang berlaku dalam nodus limfa. Okay, yang ini kita belajar pun bab 1 tentang keimunan badan. Ada antigen, ada antibody. So, bagaimana ada antibody ni ada 4 cara yang kita belajar macam mana dia menyerang antigen. Okay. So terangkan mekanisme yang digunakan oleh antibody untuk memusnahkan antigen. Untuk cara berdasarkan gambar ni lah. Okay, kalau gambar ni kita tengok apa nama cara dia. Right, siapa nak jawab? Saya cikgu. Apa tu? Musnah. Okay, musnah. Okay, tindakan agglutinin di mana antibody menggumpai ke antigen dan memberhentikan pergerakan antigen serta menggalakkan fagositosis. Okay, betul. So, yang first kali kita namakan dia pengaglutinan. Pengaglutinan iaitu penggumpalan lah. Pengaglutinan 1 markah. Okay, antibody menggumpalkan antigen 1 markah. Okay, lepas tu menggalakkan fagositosis, boleh. Iaitu dia stimulate, dia rangsang fagosit untuk merangkap dan memusnahkan antigen tersebut. Okay, so semua sekali 2 markah. Okay, next. Organisasi Kesihatan Doktor dan Saintis bersetuju mengatakan vaksin adalah selamat dan efektif. Namun begitu ramai ibu bapa yang memilih untuk tidak memvaksinkan anak mereka. Okay, golongan anti-vaksin menyumbang kepada perkara ini. Okay, apakah kesan penolakan vaksin kepada anak mereka dan masyarakat? Okay, siapa nak jawab? 3 markah. Cikgu, saya nak cuba. Okay, boleh. Jawapan saya, mudah mendapat jangkitan penyakit seperti polio kerana tiada perangsangan sel limfosit bagi menghasilkan antibodi yang spesifik bagi melawan antigen. Ini menyebabkan aras keimunan bayi mereka rendah dan bayi mereka mudah terdedah dengan penyakit. Okay. So, apa jawab ni? Aisyah Fahimah. Fahimah. Okay, so Fahimah dia fokus pada satu penyakit iaitu polio. So, menyebabkan mudah ayat pertama tadi kan mudah terdedah kepada penyakit kan? Okay, yang tu P2. Mudah terdedah kepada penyakit ataupun jangkitan
bakteria dan virus. Itu yang disebut sebagai polio tadi, P2. Kemudian ada juga mempunyai sistem keimunan yang lemah kan. Itu pun satu masalah. Menyebabkan dia mempunyai sistem keimunan yang lemah. Kemudian cikgu nak tambah kat sini untuk ayat P1 ni Fahimah tak ada. Menimbulkan risiko kesihatan. Tapi maksudnya sama je rasa. Menimbulkan risiko kesihatan kepada kanak-kanak. Ini ayat dia samalah. Kita tukar. Menimbulkan risiko kesihatan kepada kanak-kanak ataupun orang lain dalam komuniti. Sebab macam kes kita punya COVID ni lah. Dia kenapa kita sediakan vaksin ni? Sebab penyakit-penyakit macam polio, hepatitis, benda penyakit-penyakit tu sangat mudah berjangkit dalam masyarakat kalau kita tak ada vaksin. Jadi yang pentingnya kita tak nak macam keadaan kita sekarang ni kan, penyakit tu mudah tersebar sebab tak ada vaksin. So kita ambil dalam community lah. So 3 markah, boleh tak? Termasuk Boleh. Fahimah tadi. Yang lain dapat tak? Dapat cikgu, dapat. 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 Bolehlah teruskan. Thank you Fahimah. Sama-sama cikgu. Soalan 5. Rajah 5.1 menunjukkan taburan tumbuhan paya bakau di muara sungai. Kalau awak dapat gambar macam ni, awak kena faham zon-zon tu. Untuk biasanya zon-zon ni dia ikut spesies pokok. Avicennia, Stoneratia, Rhizophyra kan. Bukan Rhizobium tau. Rhizophyra. So Bruguiera. Jadi kalau dalam gambar ni yang pertama dia dah labelkan tebing berlumpur. Tebing berlumpur tu dekat sini. Awak kena tahulah macam mana rupa bentuk kawasan paya bakau ni. Dia kawasan sungai, tepi sungai yang berlumpur dan ditumbuhi oleh pokok bakau. Jadi first kali daripada sungai tu kita akan jumpa kawasan tanah yang berlumpur kan. Kemudian dia ada 2 spesies pokok yang tumbuh dekat zon yang awal-awal, zon P dengan zon Q. Kawasan yang tebing lumpur ni maksudnya tak ada spesies, tapi dia punya kawasan ni terdedah kepada arah terdedah kepada ombak dan juga angin yang kuat. So spesies pokok dekat situ dia spesies pokok yang terdedah dekat kawasan angin dan ombak yang kuat ni dia berbeza dengan spesies pokok yang dah duduk dekat dalam. Bahagian dalam ni ini sungai, ini laut kan. So yang bahagian dalam ni berbeza dengan bahagian yang menghadap laut. So P dengan Q ni berbeza. So yang untuk P ni apa nama tumbuhan yang dominan yang tumbuh dekat zon P tu? Siapa boleh bagi jawapan? Yang terdedah kepada laut. Stoneratia. Avicennia. Avicennia. Terbalik tu, bukan Stoneratia. Avicennia. Cikgu rasa awak ingat je lah huruf A ni. Dia duduk depan sekali kan. Antara 2 spesies lah dekat zon yang mula-mula ada Avicennia dengan Stoneratia. Ada 2 spesies. Zon pertama. So kita pilih Avicennia untuk yang menghadap laut. Stoneratia yang menghadap sungai. So ingat dah S untuk sungai. Nama spesies kena betul.
2 markah. Kemudian aktiviti penerbangan pokok bakau dijalankan secara tidak terkawal dekat zon P, zon Abyssinia tadi. Terangkan kesan aktiviti penerbangan pokok bakau di zon P terhadap proses sesaran paya bakau. So kalau kita terbang pokok dekat zon P, apakah kesannya terhadap proses sesaran? Proses sesaran ni ialah proses kawasan tu berubah daripada Abyssinia Soneratia disesarkan oleh digantikan maksudnya disesarkan tu maksudnya digantikan oleh Rhizopora, lama-lama diganti dengan Bruguera, kemudian lama-lama dia jadi kawasan yang ditumbuhi pokok-pokok pandan kan, pokok kelapa macam tu. Okey, siapa nak jawab 3 markah? Dia nak kesan aktiviti, kesan penerbangan pokok tu. Kalau Cikgu kita saya nak tahu. okey. Tanah akan menjadi longgar dan lembut. Tebing menjadi rendah. Spesies seterusnya tidak dapat tumbuh untuk meneruskan proses sesaran paya bakau. Pembentukan komuniti klimaks atau hutan paya bakau terjejas. Okey, so tanah tu betul lah. Tanah akan menjadi longgar dan apa satu lagi? Maksudnya tanah dia kurang padat. Tanah dia menjadi longgar sebab pokok Abyssinia ni dia punya jenis akar dia ialah akar yang menjala dekat bawah tanah. Okay, kita panggil cable root. Akar dia menjala, akar dia tersebar luas dekat bawah tanah. So dia memegang struktur tanah. Kalau banyak tebang pokok Abyssinia, tanah dekat situ akan jadi longgar ataupun dalam skema cikgu ni disebut sebagai kurang padat. Tu satu akar. Okay, so kurang akar yang akan merangkap lumpur. Okay, dan satu lagi dia tak sesuai lah untuk ditumbuhi oleh pokok, tak sesuai ditumbuhi oleh pokok sesaran yang seterusnya iaitu Soneratia. Macam Aisyah jawab tadi, dah sampai ke community climax kan. Yang ni bila Abyssinia tak ada, Soneratia dulu pun tak ada juga. Okay, so proses sesaran tidak berlaku. Dapat tak? Sana dapat tak? Dapat. Satu lagi cikgu nak tambah juga, kesan aktiviti penerbangan pokok di zon P, P1 tu ialah pokok perintis kurang. Pokok Abyssinia atau perintis. Abyssinia ni ialah perintis dekat paya bakau akan berkurang. Okay. Kemudian soalan yang seterusnya, kajian mengenai paya bakau di Malaysia menunjukkan bahawa terdapat 25 kali bilangan spesies ikan di kawasan paya bakau dibandingkan dengan kawasan di mana bakau telah ditebang. Okay, ini menunjukkan bahawa paya bakau adalah ekosistem produktif yang dapat memberikan banyak faedah kepada ekonomi kita. Okay, so paya bakau ni dia menjadi tempat ataupun sumber satu kat sini dia kata spesies ikan. Satu lagi dia juga menjadi tempat atau sumber makanan kepada spesies ikan dekat laut. Okay. So berdasarkan kepada pernyataan, berikan 2 alasan mengapa ekosistem pada Rajah 5.1 perlu dipelihara dan dipulihara sebagai pulangan kepada ekonomi kita. Okay. Sebab apa tu? Cikgu nak cerita juga satu experience cikgu lah kan. 2 tahun lepas. Boleh ke cikgu cerita? Boleh. Boleh. Selingan. Tapi masa dah tinggal 10 minit. Okay, selingan kejap. Untuk kisah paya bakau ni 2 tahun lepas cikgu pergi ke
Pulau Ketam. Panitia biologi daerah Kelang kan. Dia nak seorang cikgu biologi daripada setiap sekolah dibawa ke satu pulau Ketam. Pulau Ketam tu kat Kelang je tapi nak pergi kena naik bot lah. So dekat Pulau Ketam tu, on the way nak pergi Pulau Ketam tu pergi dekat tempat yang ada orang bela-bela ikan dalam sangkar ni. Okay. So apa yang cikgu, dekat Kelang je, kawasannya dekat Kelang je. Kalau orang Kelang mungkin tahu. Okay. So dekat situ, dia orang bela ikan dalam sangkar tapi dekat dengan pokok paya bakau ni. So okey ikan dekat situ bagi tahulah kan, dia kata ikan dekat situ, ikan dekat Malaysia ni, utamanya dekat Pulau Ketam tu dapat dijual dengan harga yang lebih mahal dan lebih sedap sampai ke Hong Kong, sampai ke China semua. Orang China, orang Hong Kong suka beli ikan daripada Pulau Ketam tu sebab rasa dia lebih sedap daripada ikan lain. Yang ikan dekat situ dia makan makanan daripada paya bakau tu. Okay, macam ikan bela, ikan sangkar yang lain mungkin dia bagi makanan dalam bentuk pellet, tapi yang dekat Pulau Ketam ni makanan dia ialah daripada area paya bakau ni. So dia orang dapat jual ikan tu dengan harga yang sangat mahal. Kaya raya dia orang dekat tengah-tengah laut tu. Okay, tapi kalau tengok rumah dia macam rumah atas air je tapi duit dia orang banyak. Okay, so berdasarkan pernyataan, habislah cerita dia. Okay, berdasarkan kepada pernyataan, berikan 2 alasan mengapa ekosistem pada Rajah 5.1 ni perlu dipelihara dan dipelihara sebagai pulangan kepada ekonomi kita. Jadi orang Cina ni kan dia pandai. Dia duduk kat tengah laut, pakai baju buruk-buruk, tak ada aircon, tak ada apa, tapi duit dia orang banyak. Okay, so siapa nak tolong jawab 2 mata? Right. Habislah cerita cikgu ni. Saya cikgu. Paya bakau menggalakkan Paya bakau menggalakkan perkembangan pelancongan ekologi pelancongan sektor pelancongan ekologi. Okey. Itu je. Satu lagi kepelbagaian spesies ikan di paya bakau membantu nelayan dalam sektor perikanan. Okey, betul. So satu Anas bagi tahu tadi menggalakkan aktiviti pelancongan lah. Orang suka datang melancong macam kat Pulau Ketam yang pergi tu memang tempat pelancongan. Dekat situ tak boleh bawa kereta. Orang kat situ tak ada kereta. Kalau dia orang nak ada kereta, dia kena letak dekat belah sini. Dekat belah Kelang sini. Tapi kat sana transport utama dia ialah basikal. So kita orang yang cikgu-cikgu bio ni pun kena naik basikal kat sana. Okay, naik basikal bukan dekat atas jalan tapi atas jalan jeti-jeti je macam tu. Dan ada yang sampai kita orang kan dah tua ramai yang dah lama tak naik basikal. Ada sampai yang handbag tu terpelanting naik ke terpelanting masuk laut. Masa tu. Okay, so dia satu tempat pelancongan. Satu lagi dia ada banyak spesies biodiversity dia lah kan, kepelbagaian biodiversity dia. Okay, so cikgu nak tambah dekat sini dia adalah satu tempat yang menyediakan banyak sumber makanan ataupun menjadi habitat flora dan fauna. Awak tambahlah dalam awak punya jawapannya. Okay, tempat bersarang atau tempat perlindungan untuk banyak haiwan. Yang ni sama dengan habitat lah patutnya. Tempat perlindungan banyak haiwan, tempat pembiakan. Okay, kemudian yang ketiga, paya bakau ni juga jadi satu sumber untuk kayu, arang, serucuk dan sumber untuk perubatan. Okay, yang seterusnya sebagai sumber untuk pendapatan utama bagi komuniti nelayan.
sumber utama untuk komuniti nelayan. Satu lagi kawasan untuk penghasilan garam. Sebab dia kawasan yang memang kepekatan garam dia tinggi kan, jadi kawasan penghasilan garam. Okey, habis soalan itu 2 markah. Okey, next. Raja 5.2 menunjukkan seorang petani moden memerhatikan kerosakan di sawahnya. Dia mendapati bahawa penurunan hasil tanaman disebabkan oleh tikus dekat kawasan tu. Okey, tahu dah tikus, petani tu melakukan aktiviti untuk menganggarkan saiz populasi tikus di sawahnya. Keputusan kajian ditunjukkan dalam jadual. So, kat sini ada tunjuk bilangan tikus pada tangkapan pertama, tangkapan kedua dan yang bertanda pada tangkapan kedua. Nyatakan teknik yang digunakan. Cepat. Teknik. Tangkap tanda lepas tangkap semula. Okey, betul. Tangkap, tanda, lepas dan tangkap semula. Okey, anggarkan saiz populasi. Hari tu kita dah jawab dah soalan macam ni. Okey, saiz populasi berapa? 149. 149 So tangkapan pertama darab tangkapan kedua bahagi dengan yang bertanda dalam tangkapan kedua. So awak akan dapat 149. 2 markah ya, 2 markah untuk calculation dan satu lagi untuk jawapan. Okey, soalan di petani ini ingin mengurangkan saiz populasi tikus dengan menggunakan teknik yang mesra alam. Okey, cadang dan terangkan kebaikan teknik ini. Okey, siapa nak jawab? Teknik apa yang sesuai kita gunakan untuk kawal populasi tikus ni tanpa kita rosakkan persekitaran tu? Namakan teknik tu. Ejen biologi. Ha? Ejen biologi. Apa dia biologi? Kawalan. Ejen. Kawalan biologi. Okay, kita ambil kawalan biologi. Memang menggunakan ejen biologi lah. Okay. So, kawalan biologi, namakan satu tu dah 1 markah. Okay. So, kita nak cadang dan terangkan. Apa kebaikan teknik tu? Apa kebaikan dia? Tidak mencemarkan alam sekitar. Tidak mencemarkan. Okay, tiada pencemaran alam sekitar. Pencemaran air atau pencemaran udara. 1 markah. Okay, so total 2 markah. Ataupun yang lain, dia punya kos lebih rendah. Okay, menggunakan tikus, kos dia lebih rendah. Menggunakan kawalan biologi, kos dia lebih rendah lah mungkin kat sini banding dengan racun lah kan. Okay, lepas tu dia tidak tiada pencemaran. Okay, selamat ataupun tiada kesan sampingan. Tiada kesan sampingan. Tiada kesan buruk terhadap organisma lain kecuali mangsa sahaja. Okay, so total mark 2 markah. Okay, habis So habis, maksudnya minggu ni punya kelas dah habis. Jadi kita dah habis kertas 2. Cikgu akan forward banyak sebenarnya tugasan awak. Macam mana pun awak kena kejar. Okay, untuk minggu depan kita bincang kertas 3. Dengar tak? Dengar. Dengar cikgu. Dengar dan buat ya. Okay, so cikgu akan forward kertas 3. Kemudian cikgu akan forward juga kertas 1. Kertas 1 kertas 1 buat sendiri. Tengok progress awak sendiri. Awak dah boleh dapat 50 40 ke atas ke belum? Kalau yang masih dapat 20 tu critical lah tu. Okay, kalau dah dapat 35, 36 ke 40 tu insyaAllah boleh lagi. Okay. So yang kritikal tu janganlah terus kritikalkan diri sendiri. Kenalah usaha, kenalah fokus ataupun spend masa yang lebih sikit kan. Okay. Lepas tu kertas 3, kertas 1 Negeri Melaka dan satu lagi kertas 1 yang kita forward selalu Jumaat tu lah. Jumaat, Sabtu, Ahad macam tu. Okay. So make sure buat boleh tak?
Boleh. Boleh. Tapi ni ada essay. Essay pun kena salin juga. So slow-slow lah awak boleh macam essay. Cikgu tak. Cikgu harapkan awak buat. Tapi setakat ni tak boleh nak suruh hantar pun kan. Jadi awak buat lah, boleh tak? Slow-slow. Buat slow-slow. Jangan stress-stress. Okay? Okey. Okay. So kita stop kat sini dulu dah. Setengah nak masuk kelas lain pula kan. Okay. So terima kasih semua. Terima kasih. Cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. 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 Terima kasih cikgu. Minta maaf cikgu. Maafkan aku. Terima kasih, cikgu. Okay. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih, cikgu. Okay. Suraya.